وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق هو القرآن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan thayyiba wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yulfa'
wad-du'a illa yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersama-sama pada minggu ini dalam siri ke-9, 50 kunci hidup bahagia dalam rancangan Serambi Tok Kenali. Mudah-mudahan program kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang penonton yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siri ke-9 pada kali ini membicarakan tajuk yang diambil daripada ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 35 dan juga ayat 36. Walaysa dzakaru kal unsa, walaysa dzakaru kal unsa. Inilah tema siri yang ke-9 pada minggu ini yang sama-sama kita akan bincangkan. Mudah-mudahan ianya memberi faedah dan juga manfaat kepada kita semua. Kalau kita melihat kepada ayat yang menjadi tema kepada perbincangan kita pada kali ini, iaitu ayat yang diambil daripada surah Ali Imran ayat 35 hingga 36. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhawtu laka ma fi batni muharrara fataqabbala minni innaka antas sami'ul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, ingatlah ketika mana isteri Imran berkata. Dalam tafsir antaranya Imam Qurtubi mengatakan bahawasanya nama kepada isteri Imran ini adalah Hannah. Begitu juga ulama yang baru, iaitu almarhum Dr. Wabah Zuhaili sendiri menyatakan perkara yang sama. Isteri Imran bernama Hannah. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepada engkau, bernazar kepada engkau anak yang ada dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Kerana itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka tatkala isteri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan dan Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak lelaki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamakan dia Maryam dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada engkau ya Allah daripada syaitan yang terkutuk. Jadi poin perbincangan kita sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ini, walaysa dzakaru kal untha. Dalam kisah ini menceritakan bagaimana keinginan ataupun nazar daripada isteri Imran ataupun Hannah ini. Beliau menginginkan bahawasanya apabila beliau melahirkan anak, maka anaknya itu menjadi hamba yang soleh untuk berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Tetapi ketika mana anaknya itu lahir sebagai anak perempuan, maka beliau mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Anak lelaki, anak perempuan tidak sama, dan tidaklah sama anak lelaki dengan anak perempuan. Maksudnya di sini tanggungjawab yang sangat besar apabila untuk menjaga Baitul Maqdis, untuk menjadi
orang panggil menjadi khodam kepada Baitul Maqdis ini tanggungjawabnya sangat besar, tanggungjawabnya yang sangat penting, memerlukan komitmen yang tinggi. Maka beliau mengatakan anak perempuan ini tidak sesuai untuk menjadi khadim, untuk menjadi khodam kepada Baitul Maqdis, dan Allah Ta'ala lebih mengetahui dengan perkara-perkara tadi. Di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan kepada kita, walaupun isteri Imran mengatakan sebaliknya, tetapi tidak menafikan kemuliaan, tidak menafikan kelebihan, tidak menafikan orang panggil kelebihan yang ada kepada anak perempuan. Anak perempuan ini ada kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan di dalam banyak tempat. Begitu juga berlaku dalam sirah Nabawiyah, Khulafa Ar-Rasyidin dan juga sebagainya, adalah itu mempunyai kelebihan dan juga orang panggil ketinggian serta kemuliaan yang ada kepada anak perempuan. Tetapi untuk menjadi khodam ataupun untuk menjadi orang panggil murabitun kepada Baitul Maqdis ini, tugas yang sesuai itulah mesti diberikan, diutamakan kepada anak lelaki. Maka sebab itulah walaisa zakarum kal unsa, maka anak lelaki ini tidak sama dengan anak perempuan. Dan kita lihat bagaimana di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan hukum berkenaan dengan lelaki dan juga perempuan ini tidak akan sama. Sebagaimana di dalam Al-Quran menyebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum. Dalam ayat begitu juga di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut banyak lagi ayat-ayat yang mengatakan bahawasanya tidak akan sama. Tidak akan sama lelaki dan juga perempuan kerana ianya berbeza tanggungjawab di antara satu sama lain. Itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walirrijali alaihinna darajah. Ini beberapa ayat yang menguatkan lagi bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah takdirkan, Allah Ta'ala sudah tentukan bahawasanya lelaki dan juga perempuan tidak akan sama selama-lamanya, kerana tanggungjawabnya adalah berbeza di antara satu sama lain, dan dengan tidak menafikan kemuliaan, dengan tidak menafikan ketinggian yang ada kepada perempuan. Ini adalah ketentuan sunnatullah, ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana indahnya agama kita, bagaimana indahnya Islam, bagaimana indahnya orang panggil penggabungan di antara lelaki dan juga perempuan yang menyebabkan dunia ini berada dalam keadaan yang baik, dunia ini dalam keadaan yang cantik. Kerana apa? Kerana masing-masing mempunyai tanggungjawab, masing-masing mempunyai ketentuan dan perancangan yang mesti dilakukan oleh kedua-dua belah pihak. Jadi kita mesti faham di sini, kita mesti menyatakan bahawasanya walaupun mempunyai perbezaan di antara lelaki dan juga perempuan, tetapi tidak menafikan kemuliaan dan juga tidak menafikan ketinggian dan tidak menafikan kepentingan jasa-jasa dan juga tanggungjawab perempuan dalam masyarakat kita. Sebab itu kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membezakan, Allah Subhanahu Ta'ala membezakan di antara tanggungjawab lelaki dan juga perempuan. Kalau kita boleh bawa di sini sebagai contoh dalam orang panggil ilmu waris, dalam ilmu harta pusaka, kita lihat bagaimana tidak akan sama orang panggil bahagian yang akan diterima oleh lelaki dan juga bahagian yang akan diterima oleh perempuan. Kerana apa? Kerana lelaki ini dia penat lelah dia ni banyak, usaha dia banyak untuk mencari rezeki, untuk memastikan keluarga dia, keluarga bahagia, mencari nafkah siang malam dan juga pagi dan petang. Maka bahagian
yang diberikan kepada dia itu mestilah lebih banyak daripada perempuan. Kerana perempuan ini dia hanya menerima bahagian. Dia hanya menerima bahagian yang sedikit. Kerana apa? Kerana tanggungjawab perempuan ini tidaklah sebesar tanggungjawab lelaki lah, ataupun dalam isu warisan ini, iaitu suami dan juga isteri. Tanggungjawab suami adalah sangat besar berbanding dengan tanggungjawab isteri dalam isu mencari rezeki dan juga nafkah. Sebab itu sudah menjadi sunnatullah dalam bab rumah tangga ini, hal ehwal rumah tangga, lepas tu jaga anak-anak dan juga sebagainya, itu memanglah sudah menjadi orang panggil kebijaksanaan dan juga kehebatan kaum ibu untuk menjaga anak-anak, untuk menjaga orang panggil jaga pakaian suami dan juga sebagainya. Hal rumah tangga memang kaum lelaki, kaum suami tidak mampu untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Maka dalam bab mencari rezeki, maka itu adalah orang panggil kepentingan, menjadi keutamaan bagi pihak suami untuk dia keluar bekerja mencari nafkah dan juga rezeki. Maka apabila kedua-dua ini dijalinkan, kedua-dua ini digabungkan, maka lahirlah keluarga mawaddah, maka lahirlah keluarga yang bahagia. Kerana suami peranan dia mencari nafkah dan juga rezeki, manakala peranan isteri dia menjaga pakaian anak-anak, pakaian suami dan rumah tangga. Maka digabungkan kedua-dua ini, maka lahirlah sebagaimana yang saya sebutkan tadi, keluarga mawaddah. Maka Islam telah menetapkan bahawasanya harta pusaka ini mesti diberikan lebih kepada kaum lelaki, kerana tanggungjawabnya, penat lelahnya sangat besar dan juga penting dalam keluarga. Itu adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum lelaki dan telah termaktub di dalam Al-Quran. Begitu juga Allah Taala menyatakan bahawasanya lelaki ini dia lebih lagi ataupun berbeza dengan perempuan ini dalam penyaksian asy-syahadah. Dalam bab penyaksian, Allah Taala telah sebut di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, wa istashhidu wastashhidu shahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulain farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan kepada kita bahawasanya apabila mencari saksi, maka saksi itu mestilah dua orang lelaki. Dua orang lelaki mesti daripada kalangan lelaki. Sekiranya tidak ada dua orang lelaki, maka mesti cari seorang lelaki, maka diganti dengan dua orang perempuan. Kalau tidak dapat dua orang lelaki, maka seorang lelaki pun tak apa. Tapi untuk ganti seorang lelaki tadi, kena bawa dua orang perempuan. Kenapa? Itu adalah hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Disebut dalam ulama-ulama menyebut kerana perempuan ini dalam bab penyaksian ini tidak dapat menandingi orang panggil akal fikiran seorang lelaki. Itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab penyaksian, kekuatan ingatannya, kekuatan kefahamannya untuk menjadi saksi ini bukan perkara mudah-mudah. Ini perkara yang penting, melibatkan dosa pahala, melibatkan hidup dan juga mati seseorang. Maka ianya memerlukan kekuatan ingatan dan kekuatan kefahaman daripada seorang lelaki. Maka sebab itu Allah Ta'ala menyebut dua orang lelaki menjadi saksi. Sekiranya ada seorang lelaki sahaja, maka mesti bawa dua orang lagi perempuan. Ini adalah kaedah yang telah ditetapkan oleh agama kita. Tetapi dalam bab rumah tangga, sebagaimana saya sebut tadi, saya akan ulang sekali lagi. Dalam bab rumah tangga, al-umuru al-manziliyah,
Dalam urusan rumah tangga, maka tidak champion. Juaranya adalah kaum ibu dan juga kaum wanita, kerana dia sudah mahir, sudah menjadi naluri seorang ibu, naluri seorang isteri untuk ia menguruskan rumah tangga dengan baik, menyebabkan suami dapat mencari nafkah, suami dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik dan juga dengan sempurna. Sedang penonton yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, walau bagaimanapun kita mesti sedar dan juga kita mesti tahu bahawasanya ada usaha-usaha daripada orientalis barat, usaha-usaha daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala hendak merobek, hendak mengubah sistem yang Allah Subhanahu wa taala telah buat, telah tetapkan di dalam Al-Quran, walaisa zakaru kal unsa. Mereka cuba mengaburi, mereka cuba meracuni pemikiran wanita-wanita, khususnya wanita-wanita Islam, supaya mereka mahukan tanggungjawab, mereka mahukan kesamarataan di antara lelaki dan juga perempuan. Ini adalah satu ideologi yang tak betul, ideologi yang sesat, ideologi dan juga pemahaman yang sesat yang boleh kacau bilaukan suasana yang baik yang Allah Ta'ala sudah jadikan di antara lelaki dan juga perempuan. Dan ini adalah salah satu daripada usaha musuh-musuh barat, musuh-musuh Islam. Mereka cuba untuk mencari hak keselamatan di antara lelaki dan juga perempuan, ataupun dalam istilah di dalam Islam liberal dipanggil sebagai feminism. Feminism ini salah satu unsur yang ada dalam Islam liberal, yang mana feminism ini adalah gerakan ataupun fahaman yang menuntut persamaan hak wanita sebagaimana yang ada kepada kaum lelaki. Mereka nak sama. Sebagai contoh, saya boleh sebutkan di sini untuk perkongsian kita bersama, kita lihat bagaimana hak keselamatan, hak kesamarataan ini dikehendaki oleh kaum wanita yang diperjuangkan oleh mereka. Sebagai contoh, kalaulah suami boleh menceraikan isteri mereka, maka isteri pun mesti diberi hak untuk menceraikan suami. Ini orang panggil fahaman ataupun gerakan ataupun usaha yang dijalankan oleh mereka. Begitu juga dengan ijab qabul. Ijab qabul dilakukan oleh pihak lelaki, tetapi mereka mahukan ijab qabul ini juga boleh dilakukan oleh pihak perempuan. Kalau lelaki boleh menjadi imam solat dalam sembahyang, maka mereka mahukan perempuan juga menjadi imam dalam solat walaupun makmum itu lelaki. Ini usaha-usaha yang dijalankan oleh orientalis, oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk mencacatkan sunnatullah, mencacatkan ketentuan hukum hakam yang Allah Ta'ala telah tetapkan dalam agama kita. Maka dia telah masuk dalam pemikiran wanita-wanita Islam supaya mereka nampak hak kesamarataan ini adalah menjadi kepentingan untuk mereka perjuangkan. Kalau dalam negara Malaysia, kita sudah tahu gerakan-gerakan ini sudah bergerak dan sudah masuk dalam pemikiran-pemikiran. Antaranya lagi bagaimana mereka mempertikaikan isu aurat, mereka mempertikaikan isu poligami, mereka mempertikaikan banyak lagi isu-isu yang mereka perjuangkan. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mesti memberi penjelasan kepada wanita-wanita yang berada di luar sana, lebih-lebih lagi wanita-wanita yang berada di luar sana ini daripada kalangan anak-anak muda. Anak-anak muda daripada kalangan
wanita Islam ini sudah menjadi tanggungjawab kepada kita, menjadi tanggungjawab yang besar untuk kita bagi penerangan kepada mereka betapa indahnya sunnatullah, betapa indahnya ketentuan Allah Ta'ala jadikan tidak akan sama anak lelaki, tidak akan sama lelaki dan juga perempuan. Bagaimana boleh sama? Lelaki dan juga perempuan, kita tengok daripada sudut fizikal pun tak sama dah. Bagaimana lagi dengan sudut dalaman dan perkara-perkara yang lain. Ini apabila kita nak sama rata ini, daripada segi akal pun kita tidak dapat terima. Apatah lagi ia melibatkan hukum hakam. Maka sebab itu saya menyeru kepada sidang penonton yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bekerja untuk kita memberi penerangan kepada wanita-wanita yang berada di luar sana. Lebih-lebih lagi panggil anak-anak perempuan yang muda-muda, yang mana mereka ini masih lagi remaja, supaya mereka memahami kejadian yang Allah Ta'ala lakukan ini adalah bertepatan dengan agama. Jangan mereka hanyut, jangan mereka terikut-ikut dengan agenda barat, dengan agenda orientalis, dengan mereka mengatakan macam-macam. Mereka mengaburi pemikiran orang-orang wanita-wanita Islam ini dengan andaian-andaian yang indah. Sebagai contoh, perempuan jangan memakai tudung. Perempuan ini kita tidak boleh pakai tudung, kerana rambut perempuan ini rambut yang Allah Ta'ala jadikan dengan rambut yang cantik. Kita kena tunjukkan kecantikan kita kepada masyarakat. Kenapa kita mesti pakai tudung? Ini orang panggil pemikiran-pemikiran dan hasutan-hasutan yang mengganggu pemikiran wanita-wanita yang di luar sana, dan mereka menganggap wanita yang memakai, yang menutup aurat ini adalah wanita yang kolut, wanita yang tidak berpendidikan, wanita yang tidak ada masa depan. Ini adalah perkara yang tidak betul, yang kita boleh tengok. Buktinya kita boleh lihat dalam lipatan sejarah. Kita boleh lihat wanita-wanita yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada pada zaman sahabat-sahabat Nabi, sahabiyah. Mereka ini walaupun memakai pakaian yang menutup aurat, tetapi mereka menjadi orang yang penting dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan perkara yang mereka tidak dapat nafikan bahawasanya orang yang pertama yang memeluk agama Islam tidak lain tidak bukan adalah wanita, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, yang sentiasa bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang patuh kepada Nabi, yang taat kepada Nabi walaupun dalam keadaan menutup aurat. Dan kita lihat dalam dunia pada hari ini, orang yang menutup aurat, orang yang sempurna auratnya, mereka berpelajaran tinggi, mereka menjawat jawatan yang penting-penting dalam kerajaan tanpa mereka rasa rimas, tanpa mereka rasa seramuk dengan pakaian mereka. Ini bukti apabila kita berpegang kepada agama, apabila kita kembali kepada agama Islam, maka Allah Ta'ala akan permudahkan urusan kita, maka Allah Ta'ala akan mudahkan apa yang kita lakukan. Maka orientalis barat, mereka sentiasa bekerja, mereka sentiasa berusaha untuk merungkaikan, untuk merosakkan keindahan agama kita. Mereka nak orang panggil seks bebas. Mereka nak supaya perempuan boleh berkahwin sama-sama perempuan. Ini perkara-perkara yang mesti dijauhkan, mesti diketepikan dalam masyarakat kita. Lebih-lebih lagi masyarakat kita ini masyarakat Melayu yang ada adat tata susila yang baik daripada nenek moyang kita. Maka kita sebagai
orang yang belajar agama, yang memahami agama, maka kita mesti perjuangkan isu-isu wanita ini supaya isu-isu wanita ini yang karuk maruk ini tidak masuk dalam kepala anak-anak kita. Dan juga kita tidak nafikan bahawasanya kerajaan kita, kerajaan Kelantan Darun Naim, kita perjuangkan hak-hak wanita. Bagaimana kita bagi jaga armalah, kita buat program-program wanita di bawah esko wanita kita. Ini kejayaan-kejayaan yang telah ditunjukkan oleh kerajaan negeri Kelantan di bawah esko wanita kita yang begitu cemerlang, yang begitu baik. Tanpa kita menafikan orang panggil hak di antara bukan Islam dengan Islam sendiri, kita sama ratakan orang panggil usaha kita, kebajikan kita, dan kita mengangkat martabat wanita ke persada negara sampai ke antarabangsa, dengan kita jaga aurat kita, dengan kita jaga ketinggian kita, dengan kita jaga kemuliaan kita. Ini satu perkara yang alhamdulillah, kerana kita berpegang kepada agama kita, kerana kita mengikut ajaran agama, maka Allah Ta'ala akan jaga kita. Ihfazillah yahfazka. Apabila kita jaga hukum hakam Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan jaga diri kita. Maka sebab itu, kita mesti teruskan usaha kita untuk kita membenteras dan kita buang usaha-usaha daripada orientalis barat, daripada musuh-musuh Islam, untuk persamaan di antara lelaki dan juga perempuan yang sudah pasti ia perkara yang tidak betul, perkara yang sesat. Nabi sendiri pun melarang lelaki menyerupai perempuan, melarang, melaknat perempuan menyerupai lelaki. Ini sudah menjadi orang panggil hukum hakam yang sawabit, hukum hakam yang prinsip, yang tidak akan berubah selagi mana tidak kiamat. Maka sebab itu, hadirin sidang penonton yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mesti faham bahawasanya hak lelaki dan juga perempuan tidak akan sama buat selama-lamanya. Walau bagaimanapun, Islam tidak meletakkan martabat yang rendah kepada wanita. Islam tidak menghina wanita. Islam mengangkat wanita. Islam memuliakan wanita. Islam meletakkan wanita di hadapan. Kita lihat dalam sejarah Islam sendiri, Allah Ta'ala meletakkan kemuliaan Islam, meletakkan kemuliaan wanita. Dan kita yakin dan juga percaya dengan gabung jalin yang ada di antara lelaki dan juga perempuan, masing-masing menjalankan tanggungjawab yang telah dipundakkan kepada mereka, maka Islam itu menjadi Islam yang syumul. Ini kejahatan. Apa yang berlaku kejahatan daripada barat, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, cuba melonggarkan, cuba merosakkan orang panggil sunnatullah, ketentuan Allah Ta'ala, dengan mereka perjuangkan perkara-perkara yang songsang, perkara-perkara yang tidak ada dalam agama kita, perkara-perkara yang mereka reka-rekakan supaya menjadi kacau bilau dalam masyarakat kita, menjadi kacau bilau dalam keluarga kita. Bayangkan kalau betul-betul berlaku, wal'iyazabillah, suami boleh menceraikan isteri, isteri pun boleh menceraikan suami. Bagaimana berlaku? Cuba kita bayangkan dalam keluarga, apabila masing-masing hak si lelaki dan juga si perempuan ini masing-masing ada kuasa untuk menceraikan isteri masing-masing, suami masing-masing. Perkara itu perkara yang tidak logik, perkara yang luar daripada tabi'i, tetapi musuh-musuh Islam cuba merosakkan perkara-perkara ini kerana dalam kepala mereka nak hancurkan keluarga Islam ataupun Baitul Muslim. Kerana mereka tahu, apabila Baitul Muslim ini gagah, apabila suami isteri mempunyai keluarga mawaddah, keluarga yang baik, maka akan lahirnya mujtama' Muslim. Akan lahirnya orang panggil keluar masyarakat yang berasaskan kepada agama. Bila masyarakat itu berpegang kepada agama, maka akan lahirlah sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang mengamalkan Islam.
Kerana mereka nampak bermula daripada individu Islam, maka lahirnya keluarga Islam, maka lahirlah mujtama Islam, maka lahirlah sebuah negara yang mana masyarakat mereka mengamalkan Islam. Itu mereka takut. Kerana hujung sekali mereka nampak dah apa penghujungnya, iaitu negara akan mempunyai masyarakat yang mematuhi agama, yang mematuhi Islam, yang mematuhi syariat Islam. Maka bila masyarakat mematuhi Islam, suka kepada agama, maka unsur-unsur barat tidak dapat menguasai masyarakat tersebut, tidak dapat masuk dalam kepala otak masyarakat. Tetapi apabila mereka berjaya masuk dalam otak mereka, maka mereka akan buatlah agenda-agenda mereka. Sebagai contoh, hedonism. Hedonism ini iaitu mereka mahukan masyarakat yang gilakan kepada hiburan, gilakan hiburan yang melampau. Mereka nak masyarakat ini supaya minat gila kepada hiburan-hiburan yang melampau. Dan mereka cuba jauhkan masyarakat dengan majlis-majlis ilmu, kuliah-kuliah ilmu, kuliah-kuliah maghrib, program-program ilmu. Mereka cuba jauhkan masyarakat daripada majlis-majlis ilmu, kerana bila masyarakat jauh dengan majlis ilmu, maka mereka akan jadi jahil, mereka akan jadi tidak tentu hala. Maka mereka masukkan hiburan yang melampau, mereka masukkan banyak perkara-perkara yang negatif dalam masyarakat. Maka bila benda itu sudah berkecamuk, sudah penuh dalam kepala mereka, maka mereka laksanakan agenda mereka satu demi satu. Maka akhir sekali kita kena yakin dan juga percaya, musuh-musuh Allah Ta'ala takut kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka takut kepada al-mu'minun, mereka takut kepada as-salihun. Maka mereka cuba menghancurkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka cuba menghancurkan orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang soleh ini, dengan mereka menghancurkan satu demi satu dasar dan juga ketetapan yang ada di dalam Al-Quran. Maka saya ulangi sekali lagi, tanggungjawab kita sebagai orang Islam, tanggungjawab kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita mesti gembelingkan tenaga kita, kita mesti buat apa saja melalui pelbagai cara, pelbagai kaedah, sebagaimana yang kita buat dalam sekarang melalui media sosial, melalui TikTok dan juga sebagainya. Maka kita mesti gembelingkan usaha ini, kita sebarkan usaha ini untuk kita menyahkan, untuk kita memusnahkan agenda-agenda barat, musuh-musuh barat yang cuba memasuki dalam kepala otak kita, lebih-lebih lagi dalam isu yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu hak kesamarataan di antara lelaki dan juga perempuan. Maka kita teruskan program-program seperti ini, kita teruskan usaha-usaha seperti ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pandu kita, Allah Ta'ala berkati kita, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala rahmati kita. InsyaAllah jumpa lagi pada hari Selasa akan datang bersama kami 50 kunci hidup bahagia. Aqulu qali hadza wa sallallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.